perjuangan sahaja pun senjata menjadi alat untuk menunjukkan semangat. Sebab tu bendera UMNO ada keris. Statement yang dibuat oleh Ngah Koming kan baru ni, bila tengok budak-budak sekolah pakai selendang macam tutup muka macam Hamas punya juru cakap Abu Ubaidah ni orang paling besar sekarang ni. Tuan kalau tak tahu nama Abu Ubaidah kena tengok berita banyak-banyak. Semua orang tunggu dia cakap, Israel tunggu dia cakap. Satu dunia tunggu dia cakap. Nama dia siapa pun tak tahu. Muka dia orang tak tahu, tapi satu dunia tunggu ucapan dia, Abu Ubaidah. Oh, dahsyat dia. Dia orang paling apa, ucapan dia paling dinanti-nantikan lah. Masa krisis ni. Siapa dia orang tak kenal. Ngah Koming tulis, sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremis dan keganasan. Sebaliknya, sifat manusiawi dan perasaan cinta keamanan perlu diketengahkan. Mereka yang salah guna kuasa dan bertanggungjawab wajib dikenakan tindakan disiplin. Kat bawah tu, dia bergambar budak sekolah yang pakai serban macam Abu Ubaidah tu dan pegang senjata. Baik, maksudnya apa nak kata? Ini ekstremis dan juga ini tindakan yang konflik, untuk meraihkan konflik. Pegang senjata bukan tanda ekstremis. Kenyataan Ngah Koming ni, saya nak berlaku adil lah. Bukan dia seorang je. TMJ bawa sentimen yang sama masa interview dengan KJ dengan Syaril. TMJ juga sebut, tanya juga, pegang senjata tu untuk apa? Ni saya nak jawab lah. Pegang senjata semua orang tahu. Dia bukan untuk keganasan. Memegang senjata untuk budak-budak lelaki kan. Dulu mungkin keris, sekarang dah berubah dengan senapang. Dia tanda keberanian. Orang ajak budak-budak kecil pegang senjata tu tanda keberanian. Tanda perjuangan. Pegang senjata tu tanda perjuangan. Senjata ni lambang untuk menaikkan semangat orang. Menaikkan semangat. Itulah lambang untuk naikkan semangat. Hari kemerdekaan mana-mana negara pun, lambang semangat nak menyatu padukan orang, senjata. Apabila orang ditindas, senjata menjadi lambang yang menyatu padukan suara mereka, kita bersatu. Itu tujuan kita pegang senjata ni, semangat. Itu lambang senjata. Dan apabila orang lain pegang senjata mainan ke, ataupun pakai imej yang sama dengan orang yang bawa senjata, itu solidariti kepada mereka. Belum tentu semua pengganas. Belum semua. Kalau semua pengganas, bubar je tentera yang duk ada. Tak, bukan pengganas kesemuanya. Ya, pengganas bawa senjata. Tetapi orang yang lawan dengan pengganas juga bawa senjata. Bila imej senjata itu ditiru, dipegang, kena tengok mereka ni solidariti dengan siapa? Dengan pengganas ke dengan orang yang ditindas? Dengan siapa mereka bersolidariti? Pakaian siapa yang mereka pakai? Kalau mereka pegang menggambarkan semangat pejuang yang mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan agama mereka, dikatakan pengganas, ini tak betul. Sebab dia bukan tentang senjata. Kena tengok konteks orang pakai senjata tu untuk apa. Siapa yang bagi gambaran pakai serban tutup muka, pegang senjata pengganas? Ini gambaran yang salah. Itulah yang mujahidin pakai. Nampaklah jahatnya kenyataan-kenyataan begini. Itu pakai mujahidin. Sebab mujahidin kena tutup muka. Kalau tak tutup muka, mana mereka nak pergi? Dunia bersepakat untuk kalau mereka ditangkap, kena sumbat dalam penjara. Di mana-mana negara pun. Imej mujahidin. Dan di Malaysia lah, katakan di Malaysia lah, tak mau tengok luar, di Malaysia, senjata ni tanda semangat perjuangan. Apabila orang dalam mood nak defense ke, dalam mood berdepan dengan musuh, sama ada musuh dalam perang ataupun musuh yang bukan musuh dalam perang, musuh dalam perjuangan sahaja pun, senjata menjadi alat untuk menunjukkan semangat. Sebab tu bendera UMNO ada keris. Sebab tu ketika perbincangan politik hangat, isu perkauman hangat, Presiden PAS masa tu pergi potong kek pegang keris. Sebab tu juga Ramasamy yang kena pecat dengan DAP, masa tu dia tak kena pecat lagi, pergi tunduk kepada bendera LTTE, bendera apa nama? LTTE. Takut silap sebut nama highway. LTTE ya. Tegak antara dua. Okey, LTTE. Yang highway tu nama apa? Okey, lekas. Tak okey. LTTE. Ketika ni cerita serius, jangan gelak, cerita serius.
Ketika Ramasamy pergi tunduk kat lambang senapang tu, sama kita tak, yalah, perjuangan LTTE itu perjuangan pengganas. Tapi dalam masa yang sama, bila Ramasamy buat, keris tu bukan pedang ke, keris ke, senapang ke, pistol ke, lambang perjuangan. Dan semakin elit kumpulan perang tu, semakin elit, semakin teguh di medan perang, dia ada penghormatan tertentu yang tak ada pada tentera lain. Di dunia semua buat macam tu. Agung pakai uniform tentera, kalau tuan-tuan perasan kan? Kalau dia pakai uniform PUDM, dia bubuh sayap parachute. Dia pakai badge Pascal. Macam mana dia nak pakai badge Pascal? Dia tak pakai badge tentera laut punya, tentera udara punya mekanik ke, tentera udara punya engineer, tak, Pascal. Pasal apa? Lanyard dia tu, lanyard komando warna biru. Sebab apa? Itu image. Nak menunjukkan semangat perjuangan tertinggi. Bab ketenteraan, bab peperangan, bab senjata, itu menggambarkan semangat perjuangan tertinggi. Bila Agung pakai uniform ATM, lanyard dia tetap biru, topi dia topi hijau komando, GGK. Sultan Johor, dia pakai topi, dua lambang, GGK dengan JMF punya komando. Dua-dua, badge di kepala. Sebab apa? Banyak lagi regimen duk ada. Banyak lagi kor dalam angkatan tentera. Macam mana nak pakai yang tu? Ini bukan pasal pengganas. Salah kalau siapa yang go into that direction dianggap pengganas. Ini salah. Panglima ATM sama juga. Sebelum ni panglima daripada tentera udara, dia pakai badge Pascal. Pasukan khas udara. Ini menaikkan semangat orang. Hari-hari kemerdekaan, budak-budak pakai baju askar. Pasal apa budak-budak pakai baju askar, tak pakai baju bunga-bunga? Ganas tak semua ni? Tak ganas. Ini bukan pasal ganas. Ini tentang semangat perjuangan. Sekarang ni lah orang tukar konsep dia. Orang tukar konsep sebagai sukan. Tapi dulunya, ratusan tahun dahulu, semua budak yang belajar bermain senjata, budak-budak lelaki yang belajar main senjata, keris ke, pedang ke, tombak ke, apa ke, dia associate permainan senjata tu dengan semangat perjuangan. Sekarang lah jadi sukan yang orang tak fikir pasal apa. Orang main sukan je, panah je. Tak, dulu bukan macam tu. Panah itu menggambarkan semangat perjuangan, permainan senjata. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tengok budak Ansar main senjata. Nabi kata, irmi ya bani Ismail fa inna abaka kana ramiyan. Wahai anak-anak Ismail, lontarkan panah tu. Kerana bapa kamu dahulu adalah pelontar panah yang baik. Sepanjang sejarah, budak-budak lelaki ketika ditekan, ketika hidup dalam perang, ketika bersolidariti dengan orang yang ditekan, dia buat tiga benda. Pakaian mereka, pakaian pendekar. Pakaian pendekar. Hari kebangsaan, orang pakai pakaian tentera lah zaman sekarang. Dulunya pakaian pendekar. Orang belajar martial art. Dan bangsa-bangsa berbangga dengan martial art mereka. Silat ke, taekwondo ke, karate ke, jiu-jitsu ke, tomoy ke, apa ke. Orang berbangga. Dulunya, ini lambang kepelawanan. Dan mereka berbangga dengan bermain senjata. Ini ingat tunjuk apa ekstremis. Ini bukan ekstremis. Hang yang bodoh. Dia yang bodoh, bukan ekstremis. Ini semangat perjuangan orang. Kalau solidariti dengan kumpulan yang dizalimi, dengan kumpulan yang negeri mereka dirampas, ini bukan pasal ekstrim. Hang yang ekstrim. Nampak? Saya tak suka kritik terbuka dalam bab lain, tapi ini menunjukkan di sebalik ini ada isyarat nak kata apa? Pakaian tu pakaian pengganas. Pakaian konflik. Sedangkan dia ditindas.